Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berusaha ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertamanya, marilah kita bersama-sama mengucap syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan rahmat dan izinnya dapat kita sama-sama pada pagi ini dalam majlis perhimpunan bulanan penjawat-penjawat awam dan Asabah Perdana 2013. Saya berikan sedikit penghargaan kepada Yang di-Ketua Majlis Asabah Perdana kerana menyediakan dewan pada pagi ini untuk sama-sama kita berkumpul buat kali pertama untuk tahun 2012. Seterusnya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua penjawat awam dan Asabah Perdana yang hadir pada hari ini kerana sudi melapangkan masa untuk sama-sama berada di majlis perhimpunan pada pagi ini. Rasanya masih tidak terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru 2013. Banyak yang tersasul. 2012 saya sendiri pun tersasul. So 2013 kepada seluruh keluarga kerja yang hadir pada pagi ini. Semoga tahun 2013 akan memberi kecemerlangan kepada kita semua, khususnya perkhidmatan awam di daerah Sabah Perdana. Pertama kali marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memanjangkan usia kita serta memberi kita nikmat kesihatan yang membolehkan kita melangkah ke tahun baru 2013. Justru marilah kita bersama-sama bermuhasabah diri, menilai pencapaian kerja sepanjang tahun 2012 dan berazam untuk membuat penambahbaikan terhadap segala kelemahan yang ada bagi meningkatkan prestasi kerja kita pada tahun 2013. Kita telah sama-sama buat SKT untuk tahun 2012 dan dengan adanya tahun 2013 kita cuba menilai bagi memastikan bahawa apa-apa kejayaan yang kita telah laksanakan sepanjang 2012 kita jadikan sebagai panduan dan mana-mana kelemahan-kelemahan kita menjadikan asas untuk penambahbaikan bagi tahun 2013. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua warga kerja daerah Sabah Perdana yang telah memberi kerjasama dan komitmen yang amat baik bagi menjayakan beberapa program yang berlangsung di sepanjang tahun 2012. Di antara program-program besar yang telah dilaksanakan, pertama program khas Mesra Rakyat pada 13 April tahun 2012 yang melibatkan 3 lokasi, iaitu program khas Mesra Rakyat di Dewan Seri Bernam dan juga di Dewan Sungai Air Tawar, dan seterusnya jamuan rakyat di Stadium Sabah pada malam berkenaan. Kedua adalah majlis perasmian dan Masjid Binjai Jaya dan berbuka puasa bersama Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada 10 Ogos 2012. Semoga kerjasama yang erat ini dapat diteruskan di sepanjang tahun 2013. Kita tahu bahawa tahun 2013 merupakan tahun yang agak mencabar kerana pada tahun ini juga kita akan sama-sama bersedia untuk menjalankan tugas kepada mereka-mereka yang telah dilantik oleh SPR untuk menjadi petugas-petugas pilihan raya. Jadi sebelum adanya pilihan raya, maka pada tahun ini kita jangkakan akan banyak ada program-program yang melibatkan pemimpin-pemimpin atasan, dan saya harapkan kerjasama daripada tuan-tuan daripada pelbagai agensi dan jabatan bagi memastikan bahawa setiap program yang diadakan yang melibatkan program kerajaan dapat kita sama-sama bekerjasama untuk memastikan kelancaran program berkenaan. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sebenarnya Maulidur Rasul yang akan jatuh pada 24 Januari 2013 ini, saya ingin melihatkan diri saya dan mengajak semua umat Islam, marilah kita menghayati sirah junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud, dan janganlah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Marilah kita mengimbau kehebatan dan ketuhanan Rasulullah SAW sebagai pemimpin, bukan saja dari aspek kepimpinan baginda sebagai Nabi dan Rasul, tetapi baginda juga sangat berkaliber dari aspek politik, sosial, ekonomi dan pertahanan. Kepimpinan Rasulullah SAW telah membawa masyarakat Islam kepada kehidupan yang lebih baik, teratur dan cemerlang. Yang berbahagia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk makluman semua, Perhimpunan Bulanan dan Pejabat Awam Daerah Sabah Perdana sesi 2013 ini adalah lambang perpaduan pejabat awam daerah Sabah Perdana. Pada hari ini kita berkumpul dengan hampir
20 jabatan dan agensi, bukan sekadar untuk mendengar ucapan, tapi yang lebih utama adalah untuk saling kenal mengenali, mengeratkan hubungan di antara kita, bagaikan sebuah keluarga yang besar, berbincang, bertemu dan bersua muda, bertaaruf dengan ahli pejabat awam yang baru ataupun baru bertukar ke daerah ini. Dengan adanya keakraban ini, diharapkan sistem penyampaian perkhidmatan kita kepada masyarakat daerah Sabah Menam dapat dipertingkatkan. Melalui program ini juga, saya mengharapkan barisan kepimpinan pejabat awam di daerah ini yang berpeluang duduk semeja mengambil kesempatan untuk berbincang apa jua perkara yang melibatkan tahap penyampaian perkhidmatan dan pembangunan daerah ini, di samping mencari jalan penyelesaian kepada setiap masalah yang dikemukakan oleh rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apabila kita memilih untuk berkhidmat sebagai pejabat awam, kita memilih untuk berkhidmat kepada rakyat dengan jujur, ikhlas dan beramanah. Bukan kerana wang ringgit, bukan kerana pendapat, pangkat, bukan kerana nama, tetapi ini kerana rasa tanggungjawab kita untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat di Sabak Bernam. Ia adalah pilihan kita. InsyaAllah sekiranya kita berpegang kepada prinsip bekerja adalah suatu ibadah, nescaya ganjaran dan keberkatan hidup akan menyusuli kelak. Dalam kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai pejabat awam, suka saya mengingatkan saranan kerajaan mengenai penerapan konsep value for money atau nilai untuk setiap sen yang dibelanjakan. Ianya adalah satu konsep perbelanjaan berhemah bagi pastikan setiap ringgit yang dibelanjakan mencapai tahap maksimal. Konsep ini telah dipraktikkan kerajaan negeri dalam setiap pengurusan dan pentadbirannya dan berjaya menyebabkan sebanyak hampir 100 juta pada tahun 2012 melalui pelaksanaan sistem tender terbuka yang menyebabkan 63 projek dengan kos sebenar berjumlah RM446 juta berbanding anggaran awal sebanyak 549 juta. Sebagai ketua jabatan yang menjadi pengawal, saya juga mengingatkan ketua jabatan supaya menekankan konsep value for money. Inilah dalam setiap perbelanjaan kita bagi memastikan perbelanjaan tersebut berhemah dan memberi nilai dalam persekitaran kita. Untuk konsep value for money, mungkin kebanyakan kita akan lebih tertumpu pada penglibatan segi kewangan. Tapi konsep value for money ini banyak terjemahannya. Dia juga melibatkan dari segi kualiti dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, bagi memastikan bahawa kita menggunakan wang rakyat, jadi sebagaimana kita menggunakan wang kita sendiri dalam perbelanjaan, maka dalam hal ini juga apabila kita membuat sebarang perbelanjaan, kita pastikanlah supaya kita juga memberikan nilai yang begitu maksimal sebagaimana kita berjimat cermat dalam perbelanjaan kita seharian. Sedang hadirin yang dihormati sekalian, penekanan kepada delivery system adalah diperkasakan dalam setiap jabatan demi keselesaan rakyat. Sikap sense of urgency juga perlu dipraktikan dan kita sebagai pejabat awam perlu tahu keutamaan dalam menjalankan tugas harian kita. Jadi dalam konsep sense of urgency, saya memohon dan mengingatkan pada diri saya dan kepada semua pejabat awam bagi memastikan bahawa kita sentiasa peka dengan kehendak rakyat, kehendak pelanggan yang ada yang berurusan dengan pejabat kita. Sebagaimana kita inginkan sesuatu jabatan atau sesuatu agensi memberikan perkhidmatan pada kita, kita juga perlu memberikan perkhidmatan yang sebegitu bagi memastikan bahawa keselesaan pelanggan kita akan tercapai dan seterusnya memberi impak yang besar. Kalau kita juga pernah, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pernah berurusan dengan mana-mana pihak, terutama dengan bank dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa sesuatu urusan itu mungkin terlalu lama dan menyebabkan keresahan pada diri kita. Jadi dalam hal ini juga, apabila kita telah merasakan perkara itu sesuatu yang tidak baik pada diri kita, maka kita kena pastikan apabila kita memberi perkhidmatan kepada pelanggan kita, kita juga pastikan bahawa mereka juga tidak menunggu lama, sebagaimana kita tidak ingin perkhidmatan yang diberikan oleh orang lain memberikan kesusahan pada kita. Sebagai tambahan ke arah kesempurnaan pengurusan jabatan, keperluan pemantapan integriti perlu dilaksanakan dengan mengadakan seminar kepahaman mengenai kod etika, kursus pengurusan tata tertib, bengkel mengenai integriti dan pemantapan nilai-nilai. Pemberdayaan etika dan integriti perlu diterapkan dalam setiap individu bagi tujuan mentransformasikan perkhidmatan awam ke tahap unggul.
inovatif dan kreatif amat diperlukan untuk memastikan tahap kecekapan, keterusan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan adalah sejajar dengan kehendak dan harapan rakyat. Tuan-tuan